Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua yang hadir ke Puaka 18 yang dibawakan khas oleh The Segment. Dan dan kita punya organizer Kiram & Co. Saya Zaf selaku MC pada malam ini ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada anda semua yang hadir ke Puaka 18 pada malam ini. So, saya dengar ada yang datang daripada jauh ada yang daripada Johor, Kedah, Kelantan, silat-silat Singapura pun ada. So, saya nak ucapkan terima kasih. Jadi sebelum kita mulakan acara kita pada malam ini, saya ingin menjemput Ashraf ataupun lebih dikenali sebagai Acap si tukang cerita untuk membacakan doa. Dipersilakan Ashraf. Terima kasih Ashraf di atas bacaan doa sebentar tadi. Alright guys, lagi sekali saya ingin ucapkan tahniah kepada anda semua kerana telah menghadirkan diri bagi menjayakan event buat pertama kalinya daripada The Segment. So, yes, tepuk sikit. So, saya harap anda semua telah bersedia untuk mendengarkan kisah-kisah seram daripada host dan juga tetamu undangan kita pada hari ini. Jadi, kalau korang semua dah bersedia, saya nak dengar korang cakap yeay satu kali. Kuat sikit. Lagi sekali Kalau anda semua dah bersedia untuk mendengar kisah seram, saya ingin mendengar anda semua cakap yeay. Alright, tanpa lengah masa, saya Zaf selaku MC ingin menjemput host kita pada malam ini, Hafiz daripada The Segment, untuk berkongsi kisah-kisah seram yang akan membuatkan anda semua meremang. Tapi saya ada lupa juga satu benda. Sebelum kita mulakan acara pada malam ini, saya ingin memberi lagi satu pesanan. Kalau antara korang semua yang mana ada penyakit, sakit jantung ke, yang tak boleh dengar bunyi-bunyian yang kuat ataupun sound effect yang mengejut, sila berhati-hati. Dan sepanjang tak boleh gelap pun sama. So, sepanjang event diadakan, kalau korang semua ada sebarang masalah, korang boleh terus berjumpa dengan penganjur kita yang berada di belakang, di meja belakang, untuk mendapatkan sebarang bantuan. So guys, tanpa lengah masa, kita teruskan Puaka at 18 pada malam ini guys. Let's go. Selamat datang ke live Markas Puaka bersama hos anda, Hafiz. Cerita-cerita yang disiarkan adalah untuk hiburan semata-mata. Jangan biarkan diri anda hanyut ke alam misteri. Hello guys, Assalamualaikum dan welcome to Markas Puaka ataupun Puaka 18 pada malam ini. Terima kasih guys. Tapi sebelum tu, macam biasa guys, kita layan the intro.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sehat, InsyaAllah kan? Yang mana yang depan-depan kosong ni kenapa tak penuh lagi ni? Ha? Semua macam takut-takut duduk dengan pocong Ha? Ni pocong ni kita ambil, kita import daripada US ni kan? Ben Stiller kat dalam tu kan? Anyway, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang dah hadir pada malam ni. Kita ada ramai yang datang daripada luar negeri. Ada yang daripada Seremban, ada yang daripada Kedah pun ada, daripada Johor. Anas Rahmat antara saya punya sahabat yang datang jauh daripada Johor. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada semua yang hadir, yang orang kata ambil masa untuk datang pada malam ni. Malam-malam New Year, malam-malam New Year pula dah. Malam-malam Merdeka, New Year lambat lagi kan. Dan kepada rakan-rakan YouTube saya, kita ada Zaf Channel, kita ada Nas Winchester, kita ada Anas Rahmat, Syarul Chapters, kita ada One Typo Photography. Kita ada siapa lagi? Kenan mana Kenan? Tak nampak. Siap diri Kenan. Kita ada Ikali. Boleh diri tak? Tak boleh. Okay guys, again saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada kita punya organizer pada malam ni, Kirimenko, kerana sudi untuk organize kita punya event pada malam ni. Alhamdulillah, saya tengok ramai penuh pada malam ni. Nervous tau. Serius. First time. Okay guys, tanpa buang masa, jom kita bacakan kisah kita pada malam ni. Sebelum kita baca kisah, lupa lagi satu. Saya nak ucapkan terima kasih juga kepada sponsor-sponsor makanan malam ni. Banyak makanan kita ada kat belakang tu. Macam-macam, ada keropok, ada pizza, ada kan? Yang tak ada nasi lemak. Kalau kena nasi lemak sedap juga kan? Kita ada kat KT tau malam ni. Tapi kalau korang pandai, korang cari kat mana kat KT. Okay, alright guys, jom malam ni tanpa masa kita mulakan dengan kisah kita yang pertama, yang dihantar oleh As dengan kisah dia yang berjudul Pengalaman Kena Histeria. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Okey. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya nak cerita masa first time saya masuk asrama ni sebenarnya. Dan sebenarnya selama ni saya tak pernah duduk asrama pun. Tapi rezeki daripada Allah diterima untuk duduk dekat asrama. Dan sebelum tu panggil je nama saya As. Jadi asrama saya ni pula, dia terletak dekat Kuala Selangor. Dan tempoh pembelajaran lebih kurang dalam 4 tahun lah. Jadi saya ambil kos pengurusan pengkalan data. Dan asrama ni ada 3 blok. Dan ketiga-tiga blok tu adalah blok Aspuri je, blok perempuan je. Dan 2 blok digunakan untuk Aspuri. Dan satu lagi blok adalah untuk blok-blok kosong yang orang kata pelajar dia tak berapa nak ramai sangat. Jadi untuk pengetahuan semua, blok kosong tu pula dia menghadap ke kelapa sawit dan juga gelanggang bola keranjang. Jadi kejadian ni berlaku lebih kurang dalam 5 tahun yang lepas lah. Dan saya ni antara pelajar-pelajar yang orang kata datang daftar lambat, kiranya third intake lah. Dan third intake ni hanya ada 3 orang je. 3 orang sahaja third intake. Dan masa tu kita orang ni masih dianggap junior. Dan lagi pun adalah orang kata senior pada masa tu senior masa tu nak ambil SPM dan sebagainya. Jadi disebabkan dah masuk lambat ni dan bilik pun dah penuh, saya dengan 2 orang kawan saya ni dapat bilik yang dah lama tak buka. Jadi kita orang fikir macam okey lah, dapat bilik asalkan ada bilik, jadilah kan.
Jadi korang boleh bayangkan bilik tu dah lama tak buka dan dalam bilik tu ada 10 katil. Dan 10 katil tu kita orang duduk 3 orang je. Jadi saya ni pula nak jadikan cerita, memang hijab saya ni dah lama terbuka. Boleh nampak benda-benda halus ni, benda-benda yang tak betul ni kan. Nak tutup dah tak boleh. Jadi pada mulanya semuanya okey, tak ada masalah apa, tak ada apa-apa benda yang luar biasa pun yang berlaku kat situ. Sehinggalah pada satu malam ni ada senior lepak dekat dom kita orang. Yelah kan, nak kenalan dengan junior kan. Bukannya senior je, budak-budak yang best sama pun ada juga. Dan kawan saya 2 orang ni lepak lah dengan kita orang. Dan diorang pun berborak-borak lah malam tu. Dan tak tahu kenapa malam tu saya rasa macam mengantuk lah malam ni kan. Tak tahu apa hal. Jadi saya pun ambil keputusan untuk tidur awal malam tu. Jadi Fiz, tepat lebih kurang dalam pukul 12 malam, saya bangun dengan orang kata dalam keadaan badan saya berpeluh-peluh. Dan masa saya bangun, saya tengok kawan-kawan saya ni masih lagi kat situ dan masih lagi bersembang, ligat lagi bersembang. Dan masa saya bangun, diorang macam pelik tau tengok saya bangun ni. Apa hal kau ni bangun kan? Sebab apa? Sebab saya ni jenis yang kalau tidur mati terus kan? Dan ada seorang budak tanya macam, As, kau ni kenapa kau bangun ni? Kau bukan selalu tidur mati ke? Dan masa tu senior dengan kawan-kawan saya, diorang cakap diorang dah rasa lain macam dah. Sebab apa? Bila saya bangun tu, saya terus pergi tendang pintu dan saya keluar daripada dom. Jadi bila masuk balik dekat dalam dom, saya duduk balik dekat atas katil. Tapi katil yang saya duduk ni adalah katil yang dekat tepi tingkap. Katil yang dah berabuk katil ni. Dan masa saya tidur, masa tu diorang cakap diorang dengar saya ketawa. Ketawa kat situ. Jadi sini yang datang yang lepak dengan kita orang pun macam mendekati saya masa tu. Dan kemudian dia pun macam, As, kau ni okey ke tak ni As? Kan? Dan masa tu saya hanya tenung dia tanpa kelipkan mata saya. Dan saya masih lagi ingat masa saya tengah duduk kat situ, apa benda yang saya nampak? Saya nampak ada seorang budak lelaki yang berada dekat dalam dom tu meminta tolong dan juga badan dia ada kesan-kesan hangus terbakar. Dan bukan tu je Fiz, ada juga perempuan yang berambut panjang yang siap pandang dekat saya masa tu. Pandang saya, senyum dekat saya, seolah-olah macam dia nak mengatakan sesuatu kat saya masa tu. Jadi macam biasalah Fiz, bila dah jadi benda-benda macam ni, budak-budak ni semua diorang dah decide untuk turun pergi cari warden. Jadi bila dah orang kata dah tahu dah nak cari warden ni, diorang dah tahu macam okay, something is wrong somewhere. Ada benda yang tak kena. Jadi bila warden sampai je, saya pun terus menangis, menjerit. Dan bila diorang baca Quran, diorang baca Yasin, badan saya ni makin lama makin panas. Dan warden siap kata, korang pergi panggil budak-budak sebelah ni. Budak-budak sebelah ni panggil diorang semua untuk masuk dekat dalam dom ni untuk baca Yasin sama-sama. Dan masa tu saya dah dipindahkan ke dom yang sebelah. Dan masa diorang baca ayat Quran, baca Yasin ni, diorang memang nampak masa tu mata saya merah, sambil-sambil tu saya berdengus, kuat gila saya berdengus masa tu. Dan salah seorang daripada rakan saya ni, yang katanya hijabnya pun terbuka, dia kata dia memang ada nampak ada seorang perempuan rambut panjang dan pakaian putih berada dekat atas saya masa tu. Jadi masa tu warden dah tak tahu nak buat apa. Warden pun telefon mak bapak saya ni untuk bawa saya balik lah kan. Jadi masa tu saya dah tenang sikit, kira dah okey lah kan? Tapi badan saya ni masih rasa berat kan? Masih rasa panas. Jadi bila dekat rumah, nak dijadikan cerita, bila mak bapak saya ni ajak saya solat, saya kata okey lah bah, saya solat, tapi nantilah kejap lagi lah. Saya rasa malas tau, tiba-tiba rasa malas nak solat, tak tahu kenapa. Tapi lepas dah dipaksa, barulah saya ikut solat dengan diorang ni. Dan habis solat, mak bapak saya ni bacakan Yasin sekali lagi dan saya baring dekat atas peha ibu masa tu. Dan masa saya baring dekat atas peha ibu, tengah tengok muka ibu masa tu kan, saya nampak ada benda betul-betul dekat belakang mak saya. Rambut panjang, mata merah, gigi taring terkeluar. Dan itulah yang membuatkan saya jenis yang macam jadi tak betul kan, kena histeria lagi sekali. Dan selepas mak dengan ayah decided untuk bawa saya pergi ke perubatan Islam, alhamdulillah saya dah beransur pulih sampai sekarang. Dan cuma sekarang ni saya kena kuatkan hati sikit lah untuk orang kata melangkah semula ke alam asrama saya ni.
Itu je lah Hafiz, kisah yang saya nak kongsikan dengan Hafiz dengan juga semua penonton Markas Puaka, dan insyaAllah kita akan jumpa lagi di masa akan datang. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Okey dah guys, itu dia kisah yang pertama yang dikongsikan oleh As. Macam mana kan? Okey ke kita? Apa kisah dia? Boleh masuk akal ke? Ataupun pernah ke korang pernah kena apa? Macam kawan-kawan korang semua ada yang kena istiria yang berperangai macam ni? Ada ke? Okey. Alright, semua ni macam kita punya penonton kat sini berbaju hijau ni. Syara kalau tak silap saya, dia adalah satu orang kata apa nama dia ni? Allahuakbar, lupa. Nantilah, sabar aku nak fikir ni. Kan? Pencinta pokok. Kan? Sebab itu dia berbaju hijau hari ni kan. Daripada tadi aku duk bercerita dia kukrak. Kan? Aku geram je dengar. Kan? Awak nak makan tak boleh. Kan? Okay guys. Kalau korang perasan ataupun kalau korang ikut channel The Segment selama ni, lebih kurang dah setahun lebih kot. Saya rasa lebih kurang dalam 8 bulan lepas kot lebih kurang. Saya ada kongsikan satu kisah dekat The Segment. Kisah yang dihantar melalui email. Kisah yang berjudul Rumah Puaka Ulu Tiram kalau tak silap. Kalau korang ingat lah kan, yang dia duduk dekat dalam rumah tu, dan bila dia nak masuk rumah ada kena lambai dengan satu perempuan dekat dalam rumah tu kan. Dan hari ni saya bawa tuan punya badan untuk cerita dengan kita malam ni. Jadi guys, give it up for Acap si tukang cerita. Handsome Acap. Baju belang siap. Kan? Johor. Orang Johor kan. Asal. Allah. Orang Johor bangga orang Johor tu. Itulah. Kan? Siapa lagi orang Johor kat sini? Angkat tangan. Ramai. Kita ada kalau anda semua nak tahu kita punya voice over sebenarnya, kita punya voice over yang selamat datang whatever tu. Ini dia punya pencipta voice over kita. Give it up for Izzuddin. Alright, terima kasih Izzuddin. Okey Cap. Apa khabar Cap? Alhamdulillah sihat. Sihat Kenapa gebantal kat depan Cap? Nervous sangat lah. Nervous? Nervous sangat. Ataupun nak tutup sesuatu yang tak patut? Itu pun ya juga. Sebab itu aku pun sama. That's why lah. Ini kalau bangun, sangkut mikrofon. Macam tu. So Cap, hari ni cuti kerja? Hari ni half day. Half day Kita half day lah. Seronok dapat half day Orang lain semua kerja tau. Yelah, habis Cip suruh kita datang awal. Salahkan kita pula. Okay, so Acap kerja sebagai apa Cap sebenarnya? Saya sebagai seorang digital marketing di syarikat yang saya uruskan, syarikat family saya sendirilah. Okay. Yang saya uruskan lah dengan adik-beradik saya. Diasaskan oleh ayah saya. Tapi ayah saya tak dapat datang pula malam ni. Jadi siapa yang ada hari ni? Hari ni adik ipar saya dengan adik saya seorang lagi. Mana adik ipar setia saya. Itu dah dua tangan. Okay, alright. Okay Acap, jadi bila Acap cerita yang Acap digital marketing Ya betul. Sebagai digital marketing syarikat apa ni? Syarikat saya syarikat Paradise Link, satu syarikat yang kita buat database dan base IT base lah sebenarnya. Syarikat sendiri? Ya betul. Alhamdulillah. So buat apa syarikat ni? Dan kita baru launch bulan 3 itu, kita buat e-wallet yang kita namakan dia sebagai D-Kocek. D-Kocek Yes. Dalam Kocek? Digital Kocek. Digital Kocek. Aku ingatkan dalam Kocek. Sorry. Lain tu. Kau ni Cap. Ramai budak-budak dalam ni Cap. Bahaya kau ni. Okay, so apa nama? Itulah banner kau. Yes, itulah dia. D-Kocek dah boleh didapati di Google Play Store dan juga App Store. Sikit lagi Cap. Sikit lagi sebelum kita start kita cerita sikit. Boleh. Apa beza D-Kocek dengan Shopee Wallet, dengan Grab Wallet dan segala wallet yang kita ada ni? Function lebih kurang, tapi dia didatangkan sekali dengan kad Prabaya Visa apabila kita upgrade kepada premium. Kad Prabaya Visa macam Big Pay lah lebih kurang. Yes, Big So Pay. kena top up lah dalam tu. Top up lah. Okay. So kepada siapa yang ingin menggunakan D-Kocek, macam mana diorang nak download benda ni? Boleh download dekat Google Play Store dan juga App Store. Kalau nak tahu lebih lanjut tentang kita punya D-Kocek, boleh layari www.dkocek.com. Alright. Okay, itu dia Acap Okay. Tak seram lah cerita tu kan? Tu tak seram. Tak seram. Okay. Seram kejap lagi. Okay, Acap, jom. Alright. So hari ni berapa banyak kisah yang Acap nak kongsikan dengan kita ni? Mungkin 3-4 buah kisah yang 3-4 buah kita tengok timing jap. Cukup Cukup Okay Acap, jom. Kita mulakan dengan cerita Acap yang pertama. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay Cip, kisah ni
dia berkisah di pejabat saya je semua kisah ni sebenarnya. Berangkai-rangkai. Dia selepas kita PKP. Sebelum kita PKP kan kita terpaksa tutup kita punya office dan kita work from home kan. Tapi apabila bulan Mei 2021 kita dibenarkan untuk buka pejabat. Kita pun happy lah boleh bekerja lah. Tapi yang bekerja bukan semua. Kita hadkan bekerja masa tu. Hari ketiga saya bekerja di pejabat, kami dapati ada salah seorang staff yang kami benarkan bekerja kat dalam office kita tu, dia didapati positif COVID. Okey. Positif COVID dan kita terpaksa tutup sekali lagi lah kita punya office waktu itu. Dan saya, macam saya cakap tadi, saya bekerja dengan adik-beradik saya. Semua ada kat situ. Dan kita pun terpaksa lah untuk tak datang pejabat untuk buat test COVID. Tapi saya dekat office masa tu. Okey. Dan masa tu kita dapat putusan tu pun dah petang, lebih kurang dalam pukul 5.30 dekat pukul 6 macam tu. Jadi adik saya admin. So dia settlekan yang kat rumah dululah. Buat COVID test apa semua kan. Right. Dan dia call saya. Dia kata, "Bang, kau tak payah balik dulu. Nanti petang dah settle kat rumah ni baru kau balik. Takut nanti kat rumah ni ada yang positif." Okey. So dah test semua, kat rumah semua negatif. Lebih kurang pukul 7.15 petang. Masa tu dah nak maghrib. So adik saya call, "Okay bang, kalau dia balik kat rumah semua negatif." Okay lah, aku cakap, "Tak apa, aku lepaskan maghrib dulu lah. Sini saya kat office lagi. Aku lepaskan maghrib dulu lah." Okey kata dia. Solat maghrib. Lepas solat maghrib tu, tiba-tiba aku rasa macam seram sejuk. Tengkuk ni semua, bulu semua dah naik. Apa hal office ni kan? Apa benda lah ni? Mungkin sejuk sebab waktu tu hujan lebat. Right. Okey lah, membayangkan pejabat aku ni, ni bilik. Aku memang ada satu bilik khas untuk aku. Kemudian depan tu ada bilik, ada satu lagi meja untuk sekretari. Sebelah ni pintu untuk masuk ke kawasan staff semua buat kerja lah. Right. Dekat kawasan staff buat kerja ni ada satu kaunter, ada 3 kerusi. Okey. Okey, aku pun keluar, tutup pintu, tutup lampu. Waktu aku nak tutup lampu dekat kawasan tempat staff, masa tu staff ni tempat memang dah gelap. So ada satu laluan je nak keluar ke pintu utama. Lalulah tempat staff tu. Okey. So aku nak keluar kat situ, tiba-tiba dekat kerusi yang tengah tu ada satu susuk. Pakaian dia lebih kurang macam baju jubah macam tu, macam melusuk. Rambut panjang, dia duduk macam ni, cik. Aku nak tekan ni. Aku nak tekan. Aku nak tekan. Aku serius aku nak tekan. Dia tak ada kat sini, jangan risau. Aku nak tekan. Aku tiba-tiba macam kelang kabut tadi. Aku macam apa benda ni? Sorry. Okey, gila sekali. Dia duduk. Sorry. Nervous. Taklah dengan dia ni pun ada. Kan? Okey. Teruskan. Dia duduk macam itu. So aku macam astagfirullahalazim. Cakap aku dah zikir macam-macam lah. Apa benda semua aku dah baca. So doa makan, doa tidur semua aku baca lah. Sebab kita dah nampak benda gitu kita tak jangka kan. Yep. Lepas tu aku jalan aku tak pandang dia, aku jalan. Aku cakap dalam pada aku jalan tu aku cakap, "Aku tak kacau kau. Kalau kau nak duduk sini kau duduk. Cuma nak balik je." Kau cakap apa ni? Aku cakap. Bila biar aku cakap macam tu, cik, dia berpusing-pusing je kat atas kursi. Dia main pusing-pusing? Yes. Dekat kursi roda tu? Ya. Dia berpusing-pusing macam siapa pernah tengok kalau ada movie tu kan yang dekat atas, dia duduk atas kursi dia pusing. Macam tu lebih kurang, dengan tangan dia yang macam gitu berpusing-pusing. Aku cakap, "Lala," aku cakap dengan dia, "Aku nak balik. Lantak kau lah, kau nak pusing-pusing ke apa ke tu kau punya hal lah." Kau nak pening biarlah kan. Kau nak pening, kau nak muntah tu lantak kau lah. Okey. Jadi aku pun keluar, tutup lampu. Aku tawakal je lah, dalam hati ni zikir je lah. Zikir. Okey, nak keluar tu, pintu office aku ni pintu kaca. Okey, pintu kaca. Tutup pintu, nak kunci. Dia boleh berdiri, cik, dekat kaunter. Sekali lagi. aku tekan tadi lah. Dia boleh berdiri kat kaunter macam ni. Dia berdiri tegak, tapi rambut dia tutup lah. Dia tak nampakkan muka. So jarak antara pintu kaca dengan kaunter tu lebih kurang berapa jauh? Lebih kurang macam aku dengan kamera tu. Oh, tak jauh. Dekat lah. Gini macam tu. Aku bila dah tengok macam itu, balik tu aku buat test COVID semua, aku senyap je.
Kau tak cakap apa pun. Tak cakap apa, aku diam. Besoknya aku demam. Dan ni berlaku pada tahun bila ni? Tahun lepas. Baru lagi. Yes. Aku rasa dorang pun happy kan bila dah tak ada tak kena PKP. Yes. Dorang pun keluar lah main-main. Yes. Kan? Dan itu adalah cerita seram Acap yang pertama. Ya, betul. Okay, alright Acap, jom kita dengarkan cerita Acap yang kedua. Let's go. Masih dekat lokasi yang sama. Okay. Tapi berlaku sebulan kemudian lah. Sebulan kemudian waktu tu aku dijadualkan untuk attend satu meeting dekat Seremban pagi. So aku gerak awal pagi lah. Lepas subuh aku gerak. Sampai sana meeting apa semua, aku gerak balik semula ke KL lebih kurang dalam sampai ke office 2:30 petang. Alright. Aku ni ada satu habit, aku akan check semua staff yang ada pada hari tu dekat dalam kita orang punya sistem lah, sistem HR kita orang. Siapa yang cuti, termasuklah T-Lady. Okay. So hari tu tak tahu kenapa aku tak check. Aku tak check, aku terus masuk dalam bilik, aku pun buatlah sambung kerja. Kita siapkanlah quotation untuk klien apa benda semua kan. Untuk hantar dekat kita punya sale apa benda semualah. Siap-siap buat kerja, terasa tekak ni haus. Tapi teringat belum sembahyang Zuhur. Okay, sembahyang Zuhur dulu. Dah solat Zuhur apa benda semua. Aku pergi toilet. Nak cuci nak cuci tangan apa benda semua. Keluar, aku nampak cleaner aku. Yang pakcik yang T-Lady tu lah. Nama dia Kak Min. Kak Min. Orang panggil dia Kak Min. Okay. Aku okey lah. Dia masuk bilik aku, dia ambil sampah, dia keluar. Okay. Macam biasa, biar je lah. Aku pun tak tegur dia. Biasanya dia kalau nampak aku, dia Jasrap macam tu. Tapi dia tak, dia diam je. Orang Indonesia kan ni? Indonesia. Tengok cara dia panggil kau pun macam dah tahu dah dia Indonesia ni kan. Aku anggap dia demam ke apa lah dia tu. So aku sama buat kerja. Tiba aku rasa tekak aku haus. Aku cakap nak minum kopi lah. So aku bangun, aku keluar, aku jumpa dengan staff aku. Skin, Kak Min mana? Dia pergi office lagi satu ke bersihkan? Kak Min mana datang hari ni Jasraf? So siapa yang betul? Siapa yang kau jumpa tu? Saya nampak dia tadi. Cik Asraf jangan main-main lah. Saya duduk sini, kalau Cik Asraf tak ada, saya duduk kat sini tau. Ya, saya nampak dia tadi. Tak, dia cuti. Cuba Cik Asraf check kita punya schedule. Betul Cik. Memang dia cuti? Memang dia cuti. Habis badai. Dah siapa benda yang kau nampak? Aku tak tahu. Tapi sekali tu je lah kau nampak? Yes. Ataupun ada kali kedua, kali ketiga yang kau nampak tak ada? Yang menyerupai tu tak ada lah. Tapi lepas tu besok aku cerita kat dia. Kak Min, semalam saya nampak Kak Min gini. Nasib baik dia tak buatkan kopi. Mana? Kalau dia buatkan kopi, haram dia. Janganlah. Jangan jadi macam. Tapi bayangkan kalau kata betul dia buatkan kopi untuk kau kan. Kau minum sekali tiba-tiba kau jadi jangan Cik. Kan? Jadi Feng Tao macam. Jangan buat hal. Susah kan? So itu adalah cerita Acap yang kedua lah. Yes. Okay, alright Acap, jom kita dengarkan cerita Acap yang terakhir untuk malam ni. Boleh? Boleh. Satu lagi. Okay, jom. Let's go. So cerita yang ketiga ni baru aku dapat tahu kenapa office tu jadi macam ni. Satu hari aku nak pergi office aku ni, aku tak tahulah kenapa setiap hari aku akan dengar orang main pipe. Dia buka pipe air. Oh, buka tutup. Yes. Okay. Kan, sampai kadang-kadang satu ketika aku kena marah dengan T-Lady tu. Dengan si Kak Min ni lah? Dengan Kak Min ni. Kata, Cik Asraf kenapa semalam balik tak tutup air? Allah. Cakap Kak Min, semalam saya tak masuk toilet pun. Okay. So ada satu hari ni aku nak solat asar. Nak solat asar, kita ambil wuduk lah macam biasa kat dalam toilet tu. Bila nak ambil wuduk tu, aku nampak air tu terbuka. Sedangkan aku tak masuk toilet pun. Memang toilet tu memang private untuk aku je. Aku masuk je lah. Hal ni ke aku yang lupa tutup ke apa kan? Tutup pipe air sinki tu, dan aku ambil wuduk macam biasa. Ambil wuduk, aku nak keluar. Tiba-tiba Cip, seluar yang sama aku pakai. Yang ni? Yes. Dah usuh? Ada tangan yang tarik aku. Oh, ada tangan yang tarik aku. Tarik seluar kau tu? Yes. Tarik ke belakang lah? Tarik ke belakang. Tapi ni. Okay. Aku nampak je tangan budak kecil. Tangan budak kecil? Tangan budak kecil Cip. Lebih kurang berapa? Aku rasa lebih kurang dalam 7-8 tahun. Kecil lah tangan tu. Kecil tangan dia. So dia tarik masa lepas kau ambil wuduk ni? Yes. Aku sampai
Alah aku tak jadi solat kat office, aku terus kemas barang aku balik rumah. Ya, budak kecil dah tarik kot. Anak siapa? Yes. Kan? Okey. Itulah, tu nak cerita ni anak siapa ni? Besoknya aku ada staff seorang, dia kira kita orang macam anggap dia macam yang paling warak sekali dah dalam pejabat kita tu. Kita panggil Ustaz Samsudin. Okey. Dia pun kena. Dia kena macam mana tahu? Waktu dia seorang-seorang time lunch, dia duduk kat office. Orang semua keluar, jadi kita nak jimatkan elektrik apa semua, kita tutup lampu kan. So dia pun duduk kat situ sambil dia buatlah apa benda yang dia kerja yang nak buat. Tengah dia buat kerja, dia cerita kat aku, tiba-tiba dekat kaki dia bergayut je budak kecil. Budak kecil tu bergayut kat kaki dia. As in peluk kaki dia ni. Ya. Dan kelebihannya Ustaz Samsudin ni dia boleh berinteraksi dengan benda tu. Dan dia buat tak? Dia bercakap dengan benda tu. So dia tanya, kau ni nak apa? Semua orang kau nak kacau kat office ni. Dia kata, aku saja nak main. Aku boring. Cakap, kau datang dari mana-mana? Tu rumah aku kat depan, seberang office itu. Kau ni kenapa? Kau mati macam mana? Dia ada interaksi dia, perbualan dia, aku tak tahu macam mana. Tapi yang aku tahu, dia masa tu dia cerita, aku mati, mak aku gantung aku. Lepas tu, mak aku bunuh diri. Dan budak tu probably ustaz tu mungkin tahu budak tu macam dia dah buatlah perjanjian apa dengan ustaz, aku tak tahu ustaz buat apa. Dan dia buat ada lagi interaksi, dia kata, "Habis yang selalu kacau-kacau rambut panjang ni apa semua macam mana?" Oh, yang tu memang ada kat sini, dia belia. Sebab apa? Dia jadi terpanggil sebab sebelah office aku ni dia ada kondo. Bawah kondo tu ada macam orang Cina punya tempat solat, tempat sembahyang dia tu kan. Jangan solat, tempat sembahyang kan. Inilah nervous. Terkejut aku. Dan macam dia ni. Tempat sembahyang dia tu kan. Tempat sembahyang dia, okey. Sebelahnya pula tempat India, dia buka barber tapi dia ada tempat sembahyang dia juga. So dia memang dia tempat tu jadi tempat pemujaan dan banyaklah benda tu kat situ. Salah satu tempat dia bermain di tempat aku. I see. Itu yang jadi cerita dia. Dan dia kata rumah tu sampai sekarang tak ada orang duduk sebab roh dia tak tenang lah. Oh, masih sampai sekarang? Sampai sekarang. Dah 10 tahun aku duduk office tu, sampai sekarang tak ada orang beli rumah tu. Dan budak kecil ni masih datang mengganggu lagi tak? So far dia dah buat perjanjian. Dia setuju untuk dipindahkan tempat lain lah. Yang tu aku tak tahu ustaz tu bawa je mana. Dan so far sekarang ni alhamdulillah, kalau ada gangguan pun sikit-sikit je lah, tak ada. Bunyi-bunyi biasa lah. Bunyi-bunyi tu biasa lah. Macam setakat tiba-tiba budak-budak ni tengah buat kerja, tiba-tiba kena ada orang bersiul. Aduh. Kan tu biasa lah. Tapi budak-budak tu kental lah. Ni jangan benda ni bangun lagi. Janganlah cik. Kalau benda ni bangun aku balik dulu cik. Berterabur semua tadi. Aku rasa yang paling semua memang paling lagi ni. Yang paling last sekali mesti Ika yang keluar. Paling last. Memang kau jangan marah kau Okey Cap, terima kasih Cap di atas orang kata satu kisah yang menarik untuk Acap. Give it up for Acap guys. Okey Cap. Okay guys, sebelum kita end kita punya session, the first session dengan Acap ni sebenarnya, kita orang ada a few giveaway yang kita orang nak bagi, which is topi daripada The Segment dan juga mug daripada Anas Rahman. Kan? Tapi untuk dapatkan topi ni, korang kena jawab soalan. Dan soalan ni tak ada kena-mengena langsung dengan cerita-cerita seram sebenarnya. Langsung tak ada. Kan? Kalau cerita seram macam senang macam apa benda yang melompat-lompat pocong, boring kan. So memandangkan malam ni adalah malam merdeka, saya nak tanya soalan yang berkenaan dengan Malaysia sebenarnya. Okey. Jadi yang mana yang angkat tangan yang paling awal lah, yang paling, jangan angkat tangan yang paling lambat, nanti semua orang tak nak angkat tangan, kan? Angkat tangan yang paling awal untuk dapat satu The Segment cap ataupun The Segment snapback. Okey. So soalan dia yang berbunyi begini. Kita bagi soalan simple-simple je. Okey. Tahun ni kita menyambut merdeka untuk tahun yang keberapa? Aku nampak daripada hujung mata aku tadi, aku nampak sebelah Anas Rahmat. Siapa nama dia? His Shadows. Okey. His Shadows. Tahun keberapa? Alhamdulillah. Ya, itu dia. Okey, come. Mari. Untuk collect Cap, minta tolong jauh tu. Boleh. Minta tolong kan. Mak ai. Secara tak langsung aku rasa tercabar sekarang ni. Lenguh tengkuk member kan. Aduh yai.
Okay guys, sebelum kita teruskan dengan kita punya upacara kan, kita punya event yang seterusnya untuk slot yang kedua, kita take a break for 2 minutes, okay?